Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tajuk bagaimana pengaruh keluarga dan sosio-budaya mempengaruhi pembelajaran dan pencapaian pelajar. Sebelum pembentangan ini diteruskan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang, iaitu Fatih Nafisah, Azra Syahira, Siti Najia Kamilah, Nur Ain Syukria dan saya, Nur Intan Syuhada. Baiklah. Keluarga merupakan satu sistem sosial di mana setiap individu saling bergantungan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk membangunkan keluarga yang sejahtera. Manakala sosial pula merujuk kepada perkara yang berkait rapat dengan masyarakat dari segi tingkah laku, perangai, peraturan serta adat mengikut sesebuah tempat. Manakala budaya merujuk kepada peradaban tamadun, cara hidup yang merangkumi kelakuan, cara bertindak, pemikiran reka cipta serta kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Menurut Haryadi, sosio-budaya merupakan jalinan antara budaya dan masyarakat seperti adat istiadat, peradaban, gaya hidup sesebuah masyarakat, akhlak, kesenian, pendidikan dan sambutan perayaan. Baiklah, dalam tajuk ini kami akan mengupas bagaimana pengaruh keluarga dari aspek intelek dan ekonomi mempengaruhi kemenjadian pelajar. Kita dapat melihat bahawa ibu bapa berpendidikan tinggi mempunyai kesedaran tentang betapa pentingnya hubungan dua hala. Justru mereka akan berusaha melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran anak-anak. Apatah lagi ibu bapa yang mempunyai kepakaran tertentu dalam bidang matematik, sains dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, komunikasi ini dapat memberi semangat dan dorongan kepada anak-anak untuk melakukan yang lebih baik. Manakala ibu bapa berpendidikan rendah pula memandang enteng pelajaran anak-anak. Apatah lagi, sebahagian daripada mereka kurang cakna tentang selok-belok pendidikan kini. Dari aspek ekonomi pula, mereka yang berlatar belakangkan ekonomi yang kukuh dan stabil lebih menitik beratkan pendidikan kerana berkemampuan dalam menyediakan sumber-sumber dan peluang-peluang pendidikan yang kondusif untuk anak-anak. Misalnya mereka mampu untuk membeli buku-buku rujukan yang terkini, menghantar anak-anak ke kelas tuition dan sebagainya. Gaya keibubapaan yang dipraktikkan juga adalah bersifat autoritatif atau demokratik. Manakala mereka yang berlatar belakangkan keluarga sederhana atau lemah kurang menitik beratkan pendidikan. Hal ini kerana keupayaan penyediaan sumber dan peluang adalah terhad ataupun minima. Namun begitu, anak-anak daripada golongan sederhana atau lemah ini mempunyai kecekapan sosial yang tinggi berbanding mereka dari golongan berada. Gaya keibubapaan yang diamalkan juga adalah bersifat permisif di mana mereka lebih gemar membiarkan anak-anak mengatur pergerakan masing-masing secara individu. Okey, so saya teruskan kepada pengaruh keluarga bagi aspek emosi dan rohani. Bagi aspek emosi, ibu bapa perlu memberi sokongan emosi dan dorongan yang konsisten seperti mengambil berat berkaitan pembelajaran anak-anak. Ibu bapa yang memberi sokongan emosi dan menjadi rakan penerapat di rumah mendorong kepada kecemerlangan pelajar. Selain itu, ibu bapa boleh memberikan pujian seperti ucapan tahniah, pelukan, hadiah penghargaan, kata-kata nasihat dan motivasi. Hal ini akan menjadi pembakar semangat untuk pelajar bersungguh-sungguh mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam bidang yang dicuburi. Bagi aspek rohani, ibu bapa perlu mendidik anak-anak mengikut ajaran agama masing-masing kerana ia mempengaruhi pembentukan akhlak dan sasiah. Pelajar yang berlatar belakangkan keluarga yang menekankan agama akan meningkatkan kecerdasan rohani pelajar dan mempengaruhi pencapaian pelajar. Seterusnya, saya akan teruskan kepada bagaimana aspek jasmani dan sosial mempengaruhi pembelajaran dan pencapaian seseorang pelajar. Okey, yang pertama, ibu bapa yang memberi sokongan terhadap pelibatan kurikulum anak-anak dapat menyuntik semangat dalam diri pelajar untuk aktif mencuba perkara baru. Sebagai contoh, iaitu pelibatan ibu bapa untuk support aktiviti sekolah. Contohnya, ibu bapa mengeluarkan duit supaya anak-anak dapat menyertai aktiviti sekolah seperti perkhemahan, sukan dan sebagainya. Selain itu, pelibatan ibu bapa dalam aktiviti di sekolah membantu pelajar supaya lebih berkeyakinan diri dalam mengembangkan bakat mereka. Contohnya, sekiranya kalau ada hari sukan ke hari gotong royong ke, ibu bapa datang untuk support aktiviti-aktiviti tersebut.
Manakala dari sudut sosial pula, ibu bapa menjadi penentu pola tingkah laku anak. Contohnya, sikap disiplin di rumah, sokongan kekeluargaan, memberi impak terhadap pembentukan motivasi, personaliti, harta pembelajaran murid tersebut. Contohnya, ibu bapa yang gemar melibatkan anak mereka kepada aktiviti seperti pengucapan awam, rewang, menghadiri majlis keramaian dan sebagainya, secara tidak langsung telah membantu murid untuk memantapkan pelbagai skill di dalam diri mereka. Contohnya seperti kemahiran berkomunikasi. Seterusnya, saya teruskan pembentangan kepada rakan saya. Kita teruskan kepada pengaruh sosial budaya iaitu bahasa pengantar di sekolah. Bagi bahasa Melayu, murid bukan Melayu iaitu Cina dan juga India telah terdedah dengan bahasa ibunda sejak mereka dilahirkan. Jadi mereka merasakan subjek bahasa Melayu hanya sebagai tiket untuk mereka lulus dalam peperiksaan di sekolah, walaupun sekadar cukup makan. Tahap penguasaan bahasa yang rendah akan mempengaruhi murid-murid untuk tidak mementingkan aspek pembelajaran mereka. Yang kedua adalah bahasa Inggeris, yang mana bahasa Inggeris ini merupakan medium berkomunikasi dalam semua aspek global. Jadi bahasa pengantar utama di Malaysia dianggap tidak relevan pada era globalisasi dan ia akan menjadi masalah utama kerana bahasa memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Aspek yang kedua adalah etnik dan juga adat resam yang mana masyarakat Iban menggunakan tokoh pahlawan mereka iaitu Rentap sebagai contoh kepada anak-anak mereka yang menunjukkan semangat juang dan bersemangat tinggi dengan berpegang pada slogan Agi Hidup Agi Ngelaban. Budaya ngayau ini amat berpengaruh dalam kalangan pelajar Iban kerana pelajar ini dipupuk dari kecil mengikut adat supaya bersemangat tinggi bagi mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam pelajaran mereka. Yang kedua adalah masyarakat Melayu yang didorong oleh ibu bapa mereka bagi membentuk kepribadian murid yang baik sekaligus dapat mencapai kecemerlangan dari segi akademik dan sosial. Ada ibu bapa yang merasakan pendidikan pada zaman kini penting untuk mengubah kehidupan yang lebih baik dan merasakan mendapat pendidikan baik mampu mendapat pekerjaan seterusnya membantu keluarga. Dorongan ini memberi impak kepada anak mereka untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Pengaruh sosial budaya yang terakhir adalah dari segi aspek lokaliti pelajar yang dibahagikan kepada dua iaitu pelajar bandar dan juga pelajar luar bandar. Bagi pelajar bandar, mereka mempunyai jaringan internet yang pantas yang boleh membenarkan mereka mengakses ilmu tanpa sepadan. Manakala bagi pelajar luar bandar, jaringan internet mereka yang terhad menyebabkan kesukaran untuk mendapatkan ilmu-ilmu baharu yang ada di luar. Manakala bagi pelajar bandar, mereka juga mempunyai kemudahan infrastruktur yang lengkap yang boleh membenarkan mereka untuk menjalankan aktiviti dengan sangat baik. Manakala bagi pelajar luar bandar, kemudahan infrastruktur mereka yang tidak lengkap iaitu penghadatan terhadap bekalan elektrik, bekalan air dan juga kehadiran alatan maamal yang tidak mencukupi menyebabkan mereka sukar untuk menjalankan aktiviti dengan baik. Poin yang terakhir pula ialah pelajar bandar berkemahiran dalam pertuturan bahasa standard dan juga Inggeris yang mana dapat memberi kefahaman yang baik kepada mereka mengenai ilmu pembelajaran. Bagi pelajar luar bandar, penggunaan bahasa mereka mengikut dialek dan juga logat tempat mereka tinggal yang mana menjadikan kesukaan kepada mereka kerana bahasa-bahasa yang digunakan dalam buku teks adalah menggunakan bahasa standard. Sebagai rumusan, berdasarkan apa yang telah kami bentangkan tadi iaitu mengenai aspek keluarga dan juga sosial budaya. Bagi aspek keluarga, kehadiran dan kerjasama ibu bapa pihak sekolah akan melahirkan pelajar yang hebat dan cemerlang dan akan menyelesaikan permasalahan jurang antara pelajar bandar dan juga pelajar luar bandar. Manakala dari segi aspek sosial budaya, bagi melahirkan pelajar yang berkualiti, mereka juga seharusnya menghormati adat resam dan kepercayaan sesuatu kaum agar kehidupan harmoni dapat dicapai walaupun tinggal dalam komuniti majmuk. Sebagai kesimpulan akhir, kedua-dua aspek ini adalah amat penting untuk diberi perhatian tidak kira daripada kalangan ibu bapa, pihak pentadbir maupun dalam kalangan masyarakat sendiri. Hal ini membantu dalam melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan juga sasiah diri mereka selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia yang diwartakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sekian, terima kasih daripada kami, Kumpulan 1.